فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sebenarnya puasa itu dikategorikan jelas, disebutkan ada puasa awam, ada yang khawas, ada khawasul khawas. Kita ni agak-agak lah dah berapa banyak kita bertemu dengan Ramadan. Kita ni dalam tahap yang mana? Kalau masih awam saja, bila kita nak naik kepada khawas atau khusus? Iaitu apa? Kalau orang awam, puasanya yang disebutkan ta'rif dari puasa itu imsak, menahan diri. Iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan daripada puasa. Makan, minum, iaitu juga melakukan syahwat di waktu siang Ramadan. Tapi orang yang khawas ini, orang yang khusus, dia jaga segala panca indera dia. Baik itu mata dia, pandangan dia dijaga, baik itu telinga pendengaran dia, mulut lisan dia, baik itu daripada perut, kemaluan, langkah kakinya, semua terpelihara. Itu orang yang khusus. Orang yang lebih khusus atau khawasul khawas, itu bahkan lintasan niat dan lintasan hati yang terpelihara semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada beralih sama sekali. Tapi yang kita nak naik tingkat kepada yang khusus tu, yang inilah yang disebutkan tadi, memelihara segala panca indera kita. Boleh tak kita buat? Kena buat pada tahun ini. Cuma di dalam banyak-banyak pemeliharaan dari panca indera yang mesti kita jaga, Nabi telah ingatkan secara khusus perkara yang dibuat, yang puasa tak batal secara zahir, tetapi tak ada pahala, hilang sama sekali, menggugurkan pahala-pahala puasanya. Iaitu kata Nabi SAW, kalau seorang kamu itu berpuasa, maka hendaklah dia itu tidak yarfuth, iaitu bercakap keji atau kotor, cakap mencarut, cakap perkara yang kotor, yang keji. Kemudian wala yaskhab, jangan sampai dianya buat perkara-perkara yang tak baik, atau wala yanjahal, jangan buat perkara-perkara yang bodoh. Jangan dia mengangkat suara menengking, jangan dia bergaduh, berjidal. Ini larangan, dan larangan-larangan seumpama ini kebanyakan berada di dalam amalan-amalan rukun. Kita tengok dalam haji pun, yang namanya bercakap keji, bergaduh, berjidal juga akan menghilangkan pahala. Bermakna perkara yang paling untuk dijaga adalah lisan kita ini. Yang ini yang kan memang susah untuk nak kawal, apatah lagi dalam keadaan lapar. Istilah orang Inggeris kata apa? A hungry man is an angry man. Orang yang lapar itu adalah orang yang cepat marah. Jangan main-main tengah nak pergi naik kereta ni, orang buat sikit dah nak marah dah. Apa yang dia maki di dalam kereta itu menghilangkan pahala. Sedangkan orang tu tak kena maki pun, mana orang tu dengar di dalam kereta dia. Tapi dia cakap, Allah, hilang pahala. Sebab ada larangan khusus daripada baginda Rasulullah. Bahkan orang yang pergi maki dia, orang yang nak ajak bergaduh pun Nabi kata jangan kamu balas, tapi katakanlah inni saimun. Sampai begitu punya nak jaga kepada pahala puasa itu, untuk mengelakkan dari larangan yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab itulah dikatakan al-ghibah itu membakar tuhrikul siyam. Ghibah itu membakar pahala puasa, lisan ni mencerita aib orang lain, itu menghilangkan, membakar pahala daripada puasa. Wal istighfar, sedang istighfar itu dianya tarqi'u, dia memelihara ataupun dianya menghapuskan daripada dosa-dosa. Dan kalau kita mengumpat, ini biasanya kadang-kadang tu sebab dah lapar sangat, tak ada cerita apa, nak tahu, nak cari modal untuk nak, kita panggil apa, kill the time, untuk nak bunuh waktu kita tu, yang rasa macam panjang tu, kita pun buat apa? Kita pun mengumpat. Sebab mengumpat ni macam makanlah, makan daging saudara dia sendiri. Kenyanglah dia. Dah kenyang belum? Kalau orang mengumpat tu kita tanya dia, kenyang belum? Sebab apa? Dia tengah makan daging saudara dia tu. Begitu juga, sebab itulah Sayyidatuna Hafsah ketika dia menyebut dan diriwayatkan perkara ini, dia mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, dia kata.
Yang dia kata aku lebih suka tidur sebab aku rasa kalau aku bangun, aku takut aku mengumpat. Maknanya kalau takut mengumpat lebih baik tidur lagi bagus. Sehingga tidur yang mana dia mengelakkan dirinya daripada perkara yang merosakkan puasanya itu menjadi nilai ibadah. Tapi janganlah tidur, lepas tidur. Allah. Maksudnya, kalau tidur tadi ini menyelamatkan dia daripada ghibah, itu yang disebutkan ibadah atau perkara yang keji. Maka yang inilah yang sebenarnya perlu sangat kita pelihara. Menurut kepada soalan yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, betul. Kalau sudah dia bernazar, maka menjadi kewajipan kepada dia untuk melaksanakan. Maka apabila dah nazar untuk nak baca Al-Quran setelah setiap solat, dia kena baca. Kalau, dan dia memang dapat pahala fardu, sebab apa? Wajib bagi dia. Besarlah pahalanya. Tapi ingat, nazar itu apabila dinazarkan, dia menjadi berat. Sebab dianya adalah perkara yang berhutang. Kita telah pun berjanji dengan Allah SWT. Dia punya cabarannya tu besar dan berat. Sebab itu berhati-hati juga kalau nak bernazar. Sebab kalau tidak menunaikan nazar, maka dia dikenakan kafarah. Kalau dia melanggar nazarnya, tak buat apa yang dinazarkan atau buat apa yang dia telah menazar untuk meninggalkannya, selain daripada kewajipan dan perkara yang haram. Janganlah nazar, saya bernazar untuk solat 5 waktu. Allah, nazar apa ni? Memang kena buat yang ini. Begitu juga nazar untuk tinggalkan minum arak, memang ini dah jelas haram. Tak, nazar itu adalah perkara-perkara yang sunnah. Maka dia akan di-upgradekan menjadi wajib. Tetapi ingat, kalau kita tak melaksanakan, maka kita dikenakan kafarah. Sebab itulah saya nak ambil kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama, apabila kita sebutkan tadi, memelihara segala panca indera kita, terutama lisan kita ni. Sebab itu kata ulama, kita dalam bulan ni kita nak buka hati kita. Hati kita ni sentiasa kena ada futuh, terbukaan. Maka kata para ulama, sebab-sebab futuh itu ada 4. 3-nya mesti sedikit, 1-nya mesti banyak. Yang pertama, qalilul akal, sedikit makan. Kata Syekh tadi, kita ni kata Ramadan nak sikit makan, tapi masa buka tu dia balas dendam. Sahur tu memang dia makan sahur untuk sampai kat maghrib punya, dia bajet. Jadi tak rasa lapar, tak rasa penat. Allah, macam mana? Memang nak suruh lapar. Kalau ada orang kata bangga, saya puasa tahun ni tak lapar pun, tak penat pun, Allah kesiannya. Patut dia mesti rasa lapar dan penat, baru bagus. Memang nak suruh rasa, bukan kita nak bangga kita tak rasa. Itu budak-budak punya perkataan, boleh lah budak-budak bangga, saya tak lapar pun. Okey lah, janganlah orang tua kita pun sama juga. Ya Allah. Yang pertama, sikit makan. Janganlah makanan tu, kadang-kadang kuih tu kalau kita ukur, kita beli kat pasar Ramadan tu, kita ukur dah, kita susun, kita ukur, kita tengok perut kita dengan kuih tu lebih sebenarnya, tak buat, tapi beli juga. La haula wala quwwata illa billah. Nafsu. Yang keduanya, qalilun naum, sedikitlah, hendaklah sedikit tidur. Bukannya sebab tadi saya sebut tadi ibadah, tidur sepanjang masa, tidak. Sedikit tidurnya. Sebab itu dia kata siang itu berpuasa dan memenuhi tuntutan puasa itu dengan banyaknya beramal. Begitu qiyam di waktu malamnya dengan sedikit tidur, menghidupkan malamnya itu dengan ibadah. Sebab itulah diberikan kurniaan kita kepada kita tarawih. Untuk kita nak dapat ganjaran awal. Supaya nanti di tengah malam pun kita bangun lagi. Janganlah, sudahlah cukup tarawih dah. Orang perempuan, ingat, kadang-kadang orang perempuan ni untung, dia dapat pahala percuma macam itu aja. Dia siapkan berbuka untuk suami dan anak-anak, dia dapat pahala beri makan kepada orang yang berbuka puasa, suami dan anak-anak. Janganlah bagi peluang itu kepada janda-janda yang jual dekat tepi tu. Kemudian dia sahur, dia bangun awal, dia masak, dia kejutkan suami dia. Sambil tu suami dia bangun, suami dia wuduk, suami dia solat tahajud. Dia tak sempat, takut tak sempat kalau tahajud nanti kau. Tak sempat suami dia nak makan anak dia, dia masak. Suami dia tahajud, dia dapat pahala suami dia tahajud juga. Nampak? Dia masak. Subhanallah, orang perempuan shortcut banyak. Kadang-kadang teringin juga jadi orang perempuan. Jangan. Sebab memang betul orang perempuan ni dia banyak ambil pahala puas suami dia. Tapi bukan suami dia hilang pahala, tapi kalau dia redha kepada suaminya, taat kepada suaminya,
dia jaga maruah dirinya dan rumah tangganya, maka dia akan dapat pahala apa kebaikan yang suami dia buat, walaupun dia buat secara minimum, dan dia masuk ke dalam syurga di mana saja. Allah, hebat orang perempuan. Yang ketiganya, qalilul kalam, sedikit banyak bercakap. Yang tu yang tadi ni. Dalam bulan Ramadan ni sedikitlah bercakap. Ini masa Ramadan lah, banyak cerita, banyak peristiwa, banyak macam-macam. Sepatutnya bulan Ramadan sedikitlah bercakap. Tahan diri daripada bercakap tu. Luqmanul Hakim dia katakan, kenapalah boleh keluar perkataan hikmah sehingga perkataan itu diletakkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia kata, aku keluarkan kata-kata hikmah itu sebab aku banyak diam. Banyak diam, sekali bercakap, perkataan dia baik. Ini dah terlalu banyak bercakap, akhirnya banyaklah yang tak baik daripada yang baik. Maka sedikitlah bercakap. Kita cuba untuk tahan diri kita dari banyak bercakap dalam Ramadan ini. Tapi jangan ingat, kalau kita orang mengumpat, kita tadah telinga, tak cakap ya. Itu sama juga mengumpat namanya. Jangan ingat tak ya, itu sama. Yang keempat, yang banyaknya, banyakkan berzikir. Zikir itu termasuklah Al-Quran. Zikir itu termasuklah zikrullah. Zikir itu termasuklah salawat kepada Nabi. Ini semua adalah daripada yang disebutkan zikir. Jadi 4 perkara ini, maka hati kita terbuka. Maka terbuka akan masuk nur Allah Subhanahu cahayanya. Dan apa yang kita nak buat dalam Ramadan itu akan mudah. Dikarenakan kita dapat futuh, terbuka hati kita. Sehingga Allah akan mudah memandu, memberikan hidayah kepada kita. Sehingga kita akan sempurna dan menyempurnakan Ramadan ini. Sehingga hasilnya seperti tadi dapat upah pengampunan daripada Allah. Dan juga kita insya-Allah keluar dari Ramadan ini seperti kita baru lahir daripada perut ibu kita, insya-Allah. Amin Allahumma amin.